Salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke channel Cikgu Tan Teng Hua. Murid-murid, dalam video ini Cikgu Tan akan menerangkan jenis ayat. Untuk makluman semua murid, jenis ayat dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada 4 jenis, iaitu ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan ayat seruan. Dalam video-video yang lepas, Cikgu Tan telah menyediakan siri 1, 2 dan 3 untuk menerangkan ayat penyata, ayat perintah dan ayat tanya. Sudahkah murid-murid menonton video-video tersebut? Dalam video siri keempat ini, Cikgu Tan akan berfokus untuk menerangkan ayat seruan pula. Jom kita belajar bersama. Murid-murid, ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan untuk tujuan melahirkan suatu perasaan seperti sedih, marah, sakit dan gembira. Intonasi seruan ini digambarkan dengan tanda seru yang biasanya terletak pada akhir ayat, sama ada ayat ini didahului oleh kata seru ataupun tidak. Terdapat 2 jenis ayat seruan, iaitu ayat seruan tanpa kata seru dan ayat seruan dengan kata seru. Untuk kata seruan tanpa kata seru, ayat ini tetap melahirkan suatu perasaan walaupun tanpa kehadiran kata seru. Seperti biasa, tanda seru terletak pada akhir ayat. Contoh pertama, Tuhanku. Kedua, sopan betul budak ini. 3, manisnya senyuman gadis itu. Bagi ayat seruan dengan kata seru pula, ayat seruan ini menggunakan kata seru. Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan pelbagai perasaan. Kata seru diletak pada awal ayat. Contoh kata seru: oh, amboi, aduh, syabas, cis, nah, aduhai, wah, dan wahai. Contoh pertama ialah oh Tuhanku. 2, amboi, comelnya kucing ini. 3, wah, luasnya padang sekolah kamu. Baiklah murid-murid, seterusnya marilah kita mengenali kata seru dan penggunaannya. Yang pertama, kata seru amboi menyatakan perasaan kagum dan mengusik. Contoh, amboi, cantiknya perhiasan di rumah kamu. Kedua, kata seru wah menyatakan perasaan kagum dan hairan. Contoh, wah, ramainya pelancong dari China. Ketiga, kata seru aduh menyatakan perasaan sakit. Contoh, aduh, sakitnya kepala aku. Keempat, kata seru aduhai menyatakan perasaan sedih. Contoh, aduhai, tak tahan lagi aku dengan sikapnya. Seterusnya, 5, kata seru wahai menyatakan perasaan merayu. Contoh, wahai adikku, janganlah berdegil lagi. 6, kata seru nah menyatakan perasaan marah. Contoh, nah, ambillah semua wang ini. 7, kata seru cis menyatakan perasaan geram. Contoh, cis, engkau yang selama ini menganiaya aku, ya?
8. Kata seru syabas menyatakan perasaan gembira. Contoh, syabas, awak dah menang dalam pertandingan. 9. Kata seru oh menyatakan perasaan kecewa dan hairan. Contoh, oh Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. 10. Kata seru menyatakan perasaan hairan dan terkejut. Contoh, sombong betul mahasiswa itu. Ingat ya murid-murid, ayat seruan tidak semestinya menggunakan kata seru, tetapi pasti berakhir dengan tanda seru. Murid-murid, setelah mendengar penjelasan tadi, sudahkah murid-murid memahami ayat seruan? Jom, cuba jawab soalan-soalan berikut ya. Dalam SPM, murid-murid diminta mengenal pasti jenis ayat. Mari kita lihat soalan ini. Kenal pasti jenis ayat bagi ayat-ayat berikut. Nyatakan sama ada ayat-ayat berikut ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya atau ayat seruan. Murid-murid, oleh sebab siri ini berfokuskan ayat seruan, jadi kita akan mengenal pasti ayat seruan dalam latihan ini. Sebelum murid-murid mencuba soalan, cuba tanya satu soalan mudah. Adakah tanda seru dan kata seru wujud dalam ayat ini? Jom, kita perhatikan satu demi satu. Soalan 1. Jangan buang sampah di merata tempat. 2. Syabas, anda telah mendapat tempat kedua dalam pertandingan melukis poster. 3. Ayah bangga dengan kejayaan abang. 4. Semangat kejiranan merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat. 5. Tajam sungguh pisau ini. 6. Sila hantar burang penyertaan anda secepat mungkin. 7. Harga kerusi roda itu berapa? 8. Wahai anakku, berbaktilah kepada negara. 9. Tekanan jiwa merupakan penyakit yang sangat berbahaya. 10. Aduh, pedihnya mata aku. Sudahkah murid-murid mendapat jawapan? Jom simak jawapan bersama Cikgu Tan. Murid-murid, perhatikan soalan 1. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru, maka ayat ini bukan ayat seruan. 2. Ayat ini ada kata seru syabas dan tanda seru pada akhir ayat, maka ayat kedua ini ialah ayat seruan. 3. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru, jadi ayat ini bukan ayat seruan. 4. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru, maka ayat ini bukan ayat seruan. 5. Ayat ini tidak ada kata seru, tetapi ayat ini ada tanda seru pada akhir ayat, maka ayat kelima ini ialah ayat seruan. Seterusnya, soalan 6. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru,
maka ayat ini bukan ayat seruan. 7. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru, maka ayat ini bukan ayat seruan. 8. Ayat ini ada kata seru wahai dan tanda seru pada akhir ayat, maka ayat ini merupakan ayat seruan. 9. Ayat ini tidak ada kata seru dan tidak ada tanda seru, maka ayat ini bukan ayat seruan. 10. Ayat ini ada kata seru adu dan tanda seru pada akhir ayat, maka ayat 10 ini ialah ayat seruan. Tahniah untuk murid-murid yang berjaya menjawab soalan dengan betul. Setelah mendengar penjelasan Cikgu Tan, Cikgu berharap murid-murid dapat memahami dan menguasai penggunaan ayat seruan. Murid-murid, kesimpulannya, ayat seruan ialah ayat untuk melahirkan perasaan. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru. Semoga perkongsian video Cikgu Tan ini memberi manfaat kepada semua murid. Jangan lupa untuk ikuti siri kelima, tip dan soalan sebagai ulang kaji. Sekian sahaja penerangan Cikgu Tan dalam video ini. Terima kasih kepada murid-murid yang telah menonton video ini. Bagi murid yang belum subscribe channel Cikgu Tan, jangan lupa untuk tekan like, komen, share dan subscribe channel Cikgu sebagai sokongan kepada Cikgu untuk menghasilkan video bahasa Melayu SPM yang lebih menarik dan bermanfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye.